Abu Kasim akan membentangkan kajian saya yang bertajuk pengaplikasian modul bacaan bergrade dalam meningkatkan penguasaan kemahiran membaca murid pemulihan khas. Baiklah, berdasarkan penyataan masalah dalam kajian ini, iaitu pertama, murid menghadapi kesukaran membaca, kesukaran mengekalkan ingatan dan mengingati maklumat itu semula. Dan juga terdapat masalah dalam penyediaan BBM bacaan oleh guru. Dan faktor bahasa ibunda juga menyumbang terhadap kegagalan penguasaan kemahiran membaca dalam kalangan murid Linus Tegak. UNESCO pada tahun 2020 telah mengiktirafkan bahawa Kuala Lumpur sebagai kota buku dunia dan telah memberi laporan bahawa penguasaan dalam kemahiran baca rakyat Malaysia adalah rendah, iaitu pada tangga ke-54 daripada 74 negara yang tersenarai. Okey, ini adalah objektif dan soalan kajian saya. Yang pertama iaitu mengenal pasti pengaplikasian modul bacaan bergrade bagi meningkatkan penguasaan kemahiran membaca bahasa Melayu murid pemulihan khas. Dan soalan kajian saya adalah selari dengan objektif kajian. Seterusnya adalah kerangka konseptual saya, iaitu kajian ini mendasari dengan 3 teori, iaitu konstruktivisme, behaviorisme dan psikolinguistik. Dan aspek dalam modul bacaan bergrade ini saya melihat dalam kandungannya, susunan bahan, aktiviti, struktur, latihan dan penilaian. Manakala output saya akan melihat bahawa adakah terdapat peningkatan penguasaan kemahiran membaca bahasa Melayu bagi murid pemulihan khas ini. Dan kerangka ini diadaptasi daripada kerangka sistem teori Ayot Patel. Baiklah, reka bentuk kajian saya menggunakan pendekatan kajian kualitatif dan kaedah kajian kes. Lokasi kajian saya ialah saya memilih 3 sekolah kebahasaan iaitu di Perak, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan. Manakala pemilihan responden, saya menggunakan kaedah persampilan bertujuan dan terdiri daripada 3 guru pemulihan khas yang bermaklumat mengenai modul bacaan bergrade itu. Dan tata cara pemulihan data saya iaitu ada 3. Saya menggunakan temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Manakala tata cara penganalisian data saya menggunakan 3 peringkat model interaktif yang disyaratkan oleh Mal dan Huberman serta Sinialasan 2018, iaitu pertama penapisan data, kedua persembahan data dan ketiga membuat kesimpulan dan pengesahan data. Dan analisis data dalam kajian ini menggunakan analisis tematik yang selari dengan perisian in vivo versi 10. Manakala kesahan dan kebolehpercayaan, saya menggunakan triangulasi, pengesahan pakar, pengesahan responden, semakan tema bersama penyelia dan nota lapangan. Dan ini adalah proses analisis data saya, iaitu selepas data-data dikumpul, iaitu data mentah, dan data-data ini akan direkod serta akan dianalisis. Terdapat 2 proses, iaitu proses master, saya akan membuat penyaringan data, pengokodan data, pemaparan data serta perumusan data. Apabila saya mendapati bahawa data tidak cukup, saya akan kembali balik ke data mentah dan seterusnya membuat proses kedua iaitu proses selepas, membuat ringkasan, refleksi dan catatan memo. Dan akhirnya penyusunan data dan dapatan kajian. Baiklah, ini adalah pemetaan tema dan subtema dapatan kajian saya. Terdapat 4 tema utama iaitu kandungan modul, kebolehcapaian objektif pengajaran, penerimaan murid terhadap modul, peningkatan kemahiran membaca murid. Serta yang sebelah kanan ini adalah sub-subtema yang berkaitan dengan tema-tema utama. Baiklah, seterusnya dapatan kajian saya. Adakah pengaplikasian modul bacaan bergrade dapat meningkatkan penguasaan kemahiran membaca bahasa Melayu murid pemulihan khas? Okey, pada tema 1 iaitu kandungan modul. Dapatan mendapati bahawa modul ini mempunyai kesesuaian kepada murid pemulihan yang ada masalah membaca dan latihan yang terkandung sesuai dan mencukupi dengan murid pemulihan khas ini. Dan latihan yang ada ini dapat menjadikan pengukuhan untuk meningkatkan kemahiran membaca mereka. Dan di bawah ni adalah temu bual yang dijalankan yang sudah dikod dan disusun mengikut tema. Baiklah, dapatan kajian berdasarkan tema kedua iaitu kebolehcapaian objektif pengajaran. Jadi modul bacaan bergrade ini mampu membantu mencapai objektif pengajaran dan didapati berkesan
dalam membantu penguasaan kemahiran membaca murid pemulihan khas ini. Seperti gambar di bawah ini, salah satu RPH responden yang menunjukkan bahawa murid mencapai objektif pengajaran harian itu. Okey, seterusnya tema ketiga iaitu dalam penerimaan murid terhadap modul. Penerimaan yang positif murid terhadap modul. Contohnya murid menunjukkan sikap yang bermotivasi dan murid tidak modul ini kelihatan tidak membebankan murid serta murid suka serta memberangsangkan. Tambahan lagi, sifat minat juga timbul serta sifat kesungguhan dan kesetiaan dalam membaca murid kerana dilihat bahawa sifat modul yang ringkas dan tidak memberi tekanan ini menyebabkan sifat minat membaca itu sudah timbul. Contoh gambar di bawah ini adalah nota lapangan iaitu kelihatan pelibatan murid sangat aktif, murid seronok dan murid ceria. Ini menunjukkan bahawa modul ini meningkatkan motivasi mereka dalam PDP. Okey, baiklah, tema yang terakhir ialah peningkatan kemahiran membaca murid. Jadi terdapat peningkatan dalam penguasaan kemahiran baca bahasa Melayu murid berlaku selepas pengaplikasian modul bacaan bergerak ini. Dan juga peningkatan dari segi kelancaran dalam baca. Baiklah, gambar di bawah ini menunjukkan graf iaitu biru adalah markah kemahiran membaca mereka sebelum dan warna merah adalah selepas. Jadi di dalam graf ini menunjukkan terdapatnya peningkatan selepas pengaplikasian ini. Okey, baiklah, kita pergi ke perbincangan dan kesimpulan. Jadi berdasarkan soalan kajian ini, kajian literatur juga menyokong dapatan kajian iaitu kajian Tuzana 2014 yang juga dan turut menyatakan bahawa modul bacaan bergerak berkesan dalam meningkatkan kemahiran membaca murid Linus dan membantu PDP guru pemulihan. Dan juga beberapa kajian-kajian yang lepas turut menyokong bahawa penggunaan apa-apa modul bacaan dalam pengajaran kemahiran baca mampu meningkatkan penguasaan kemahiran membaca. Jadi secara rumusannya, pengaplikasian modul bacaan bergerak ni dapat meningkatkan penguasaan kemahiran membaca bahasa Melayu murid dan sangat efektif dalam membantu guru pemulihan dalam proses PDP mereka. Okey, implikasi kajian saya adalah pengetahuan kepada guru terhadap kepentingannya meningkat kemahiran membaca dalam kalangan murid yang lemah dan kepentingan menyediakan dan mengendalikan bahan bantu mengajar serta terdapat pengetahuan kewujudannya modul bacaan bergerak kepada guru untuk diaplikasikan kepada murid mereka. Okey, seterusnya pada cadangan kajian. Yang pertama saya cadangan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu bahagian pendidikan khas di KPM khususnya unit pemulihan khas dapatlah membina satu modul bacaan bergerak yang standard dan boleh digunakan seluruh Malaysia dalam pengajaran pemulihan khas. Dan cadangan kepada sekolah diharapkan agar sekolah-sekolah cakna terhadap kemunculan modul bacaan bergerak dan berilah pendedahan pengaplikasiannya kepada guru pemulihan. Dan guru juga bolehlah aplikasikan modul bacaan bergerak ini sebagai satu bahan bantu mengajar kemahiran membaca bahasa Melayu. Dan cadangan kajian lanjutan iaitu contoh kajian kolerasi, mengkaji pengaplikasian modul bacaan bergerak dan hubungannya dengan tahap pengasuhan kemahiran membaca murid. Dan kajian eksperimental iaitu mengkaji keberkesanan modul ini melalui kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan serta pensampelan. Contohnya pensampelan saya adalah penutur natif, jadi mungkin kajian lanjutan boleh beri fokus kepada murid pemulihan khas yang bukan penutur natif. Sekian, terima kasih.